Tajuk kita hari ni, stylo ataupun hancur. Kita pakai barang kemas, kita pakai jewellery, kita pakai perhiasan, tapi barang kemas dia tu macam kadang Faham, besar sangat. Okey, sebab itu fashion ni ke apa? Sebenarnya fashion ni kena tengok tempat. Kononnya ini yang bagi bodoh fashion, yang bodoh fashion. Taklah bodoh juga. Tak, maksudnya bodoh fashion, maksudnya zaman sekarang sempit, semua pakai sempit je. Macam tu. Sama juga kot macam dulu zaman retro, semua orang pakai retro Semua semua nak bell bell bottom bottom besar, baju kena polka dot, leher kena. Itu saya kata tadi, berbalik kepada identiti. Fashion sekarang ni dia dah tak jantan sangat. Sebab banyak designer ni dia bukan jantan sejati. Faham? Jadi banyak lelaki-lelaki sekarang ni dia pakai macam bukan jantan sejati. Sebab mungkin lelaki pun tak ramai dah. Soalannya apakah ini? Sampin tu sebenarnya adalah penutup aurat. Sebab tu kalau kain batik, kalau orang pakai kepala kain di belakang, itu maknanya orang sudah kahwin. Kalau pakai kain batik tu kepala di depan, maknanya tu anak dara. Kalau pakai di sebelah kanan, janda. itu maknanya janda. Kalau pakai sebelah kiri, maknanya balu. You know tak? Tapi hari ni saya jati diri. Pandai Orang Melayu selama ni kau anggap aku bodoh ke? Tak, maksudnya dalam fashion. Macam tu kau panggil dalam aku Tim. fashion. Dulu saya ni berpasangan dengan Nasha kalau ada majlis-majlis macam contohnya Anugerah Bintang Popular. So Nasha akan berjalan dengan saya lah. Kan? Dia akan pegang tangan saya dengan tinggi dia. Yang kampung ni nampak hebat lah. Awet baik macam ni kan? Lepas satu hari tu dia tegur saya. Sambil tersenyum Nasha kan. Peminat dekat red carpet ni. Kau main peminat. Rosyam. Jadi saya pun jalan dengan bangga bawa Nasha Aziz kan. Dia pun pegang tangan saya kan. Pegang. Lepas tu dia cakap sambil senyum. Awak pakai kasut apa ni? Pakai kasut apa yang awak pakai ni? Kenapa? Kasut ni kasut. Hello, hi, welcome back dalam Hitam Putih bersama dengan saya Nana Hassan, dan hari ni macam biasa the one and only Datuk Rosyamno dalam borak santai Hitam Putih Kehidupan. Hitam Putih Kehidupan yang dibawakan oleh Usanita. Ya. No. Asal pakai pink pula ni? Sebab saya rasa style warna ni. Oh, ya? Warna terang macam ni. Apa? Sendiri boleh puji diri sendiri. Tapi kita ada stylist kat sini. Betul. Hari Tim ni Fatimah. Ya, saya. Apa khabar Tim? Sihat. Lain macam rambut kat atas tu tabuan ke betul? Fashion lah. itu style lah tu. Ya ke? Fashion. Tajuk kita hari ni, belakang. stylo ataupun hancur. Okey. Stylo ke idok? Sekarang ni saya ni hancur ke stylo? Cakap jujur Timah. Jujur Timah. Timah jujur je. Jujur. Jujur. Okey, dia tengah-tengah lah. Tengah-tengah tu maksudnya? Dia tak stylo sangat. Okey. Tapi dia taklah hancur. Maknanya just nice. Sedap mata Just memandang. nice lah. Jadi maknanya saya ni adalah orang yang bersederhana. Ni yang baju pink ni. Apa ada tiba pink ni? Yang baju pink pun dia sesuai lah. Wanita kan. Perempuan kan suka pink. Color-color yang Tak sinonim. stylo ke hancur? Tengah-tengah juga. Taklah stylo sangat kau dah tengok. Okey lah, Kau kita dengan pun aku sama standard. bersederhana je lah tu. Sama standard dengan aku pemikirannya. Tak, persoalannya sekarang ni program kita program santai. Yelah. Tak, okey lah. Macam ni lah stylenya. Dia sebenarnya untuk program ni sesuai. Sesuai image ni. Tapi ada orang kata fashion ini melambangkan diri seseorang. Apa kata Tim? Sebenarnya betul. Okey. Sebab dari fashion ni orang boleh nampak lah you ni orang yang macam mana, kejaya apa, macam you jenis yang macam mana. Sebenarnya kita boleh tengok daripada penampilan diri tu. Tapi ramai orang yang fashion dia over. Maksudnya dia over sangat berfashion. So kita nak kelaskan dia tu macam mana? Mangsa fashion lah. Mangsa lah. Sebab dia Mangsa fashion? Yes. Kenapa pula mangsa pula? Sebab dia terlampau over. Aku nak garuk telinga aku. dia terlalu over. Terlalu Kan over. kadang-kadang dia terlalu macam lah, memanglah you nak ikut trend, tapi kadang-kadang over sangat lah. You pakai macam, kita pakai barang kemas, kita pakai jewellery, kita pakai perhiasan, tapi barang kemas dia tu macam kadang Faham, besar sangat. Okey, sebab itu fashion ni ke apa? Sebenarnya fashion ni kena tengok tempat, kena tengok keadaan, kena tengok kat mana kita nak pergi tu. Dia bukanlah sebarangan pakai. Dia kena ikut majlis lah, orang cakap. Tapi ramai majlis. je orang pakai macam tu sekarang Sebenarnya. kan? Jadi
fashion ni sebenarnya harus didevelop dengan pelajaran atau penglihatan? Okey, sebab fashion ni benda art, benda seni. So benda ni subjektif. Alright. Sebenarnya dia tak adalah silibus yang A to Z macam mana dia tak adalah macam matematik. Dia tak khusus lah. Yes, dia tak ada darab tolak dia. So dia seni. So benda ni subjektif, lain orang lain dia punya cara tu, lain orang lain dia punya penyampaian. So takkan sama. So you tak boleh nak cakap oh ni betul ni salah, ni betul ni salah sebenarnya sebab dia art. Jadi maknanya different stylist, different style. Boleh dikatakan macam tu. Yes. Dia macam ada DNA sendirilah. DNA. Sama juga macam pengarah. Macam sebab benda tu art, so ada pengarah yang kita dah tahu dah oh macam kalau Style dia. style dia mengarah macam ni, style yang CB mengarah macam ni. Dia macam tu sebab benda ni seni. Seni ni dia tak ada macam betul-betul ikut law. Yelah, itu seni. Okey. Tapi ada orang yang dia tidak berseni, dia mengikut. Itu saya kata penglihatan tadi tu. Okey. Dia tengok orang tu pakai macam tu, dia nak pakai. Contoh kalau dia pergi ke dalam social media atau pergi ke magazine ataupun dia pergi ke shopping mall, dia tengok patung tu. Patung tu pakai begini. Lepas tu dia tengok gambar pula kat situ. Model tu lawa, handsome. Dan dia rasa kalau dia pakai baju tu Dia nak buat macam model tu. Okey, sebab itu kan tu penipuan sebenarnya. okey tak, dia bukan penipuan sebab tu ada pepatah kata mengukur baju di badan sendiri. So bila nak berpakaian tu janganlah sebiji macam tu. You kena faham body you. You kena faham diri you. You kena tahu you tu kerjaya you apa, you nak ke mana, you macam mana, you seorang yang macam mana. Walaupun dia afford, walaupun dia mampu. Yes. Sebab okey yang you tengok yang pakai tu Naomi Campbell, you tak Naomi Campbell. So takkan jadi. Takkan sama. Takkan sama. Macam Datuk Rosham tengok Brad Pitt nak pakai macam tu, tak jadilah kot Kan Datuk ada nak ikut Brad Pitt ikut aku. George Clooney. Mungkin lah. Brad Pitt ikut aku. Oh ya. Brad Apa Pitt dia tu ikut pakaian yang Brad Pitt pakai tu saya dah pakai masa zaman remaja saya masa duduk Mas Tinggan dulu. Dia pakai selekeh-selekeh tu kan. Aku dah pakai dah. Brad Pitt tu pun dia ikut aku. So influencer lah. Influencer lah. Tapi ada orang dia pakai, dia carry pakaian tu, fashion tu, tetapi dia nampak hancur. Dia nampak hancur sebab dia tak boleh carry. Bagi saya pakaian ni, fashion ni, walaupun dia tidak mahal, tetapi macam mana kita carry dia, bawa dia. Betul. Itu macam mana pendapat dia? Yang tu sebenarnya betul. Sebab tak semestinya ada mentaliti orang ingat benda yang mahal tu fashion. Betul. Benda yang branded tu adalah benda yang you akan nampak style. Sebenarnya tak. Sebenarnya kalau baju pagoda RM5 pun, kalau you pandai carry, kalau you pandai bawa, you nampak style. Contohnya ada, kita letak dua orang, contohnya yang si A ni pandai style sikit lah. Dia macam stylo. Okay. So dia pakai pagoda RM5 tu dengan seluar jeans, dia lagi nampak style dengan daripada yang pakai Fendi penuh satu badan. Yang Fendi. Yes. Dia sebenarnya daripada dalam diri orang tu lah sebenarnya juga. Tapi macam tu susah juga lah Timah. Kalau orang tu dia berduit tapi dia fashion tu tak kena dengan dia. Maksudnya fashion tu tak boleh, dia tak boleh carry fashion tu. So macam mana diri dia tu dia nak buat? Dia hire lah macam orang macam Timah ni. Baru nak cakap sebab maksudnya dia hire orang macam Timah. Maknanya Datin ada stylist lah. Saya stylist dia kadang-kadang. Saya nak tanya. Maknanya bukan diri sendiri lah ni. Yang dia pakai ni bukan diri sendiri lah. Tak, mungkin kadang-kadang certain majlis yang diperlukan hikmat nasihat daripada pakar. Saya tak pernah ada benda tu. Ya ke? Saya buat sendiri. Ya ke? Dia make up sendiri. Dia semua sendiri. Jangan sampai saya research Betul. Kalau tengok dalam filem Laila Isabella. Laila Isabella, fashion saya berbeza. Dan saya nampak bila saya keluar, filem tu keluar, saya nampak ramai peminat khasnya remaja perempuan suka kerana penampilan saya berbeza. Rambut saya didesain oleh adik Bani. Dia orang ni dulu hairstylist yang very famous. Dan baju saya yang saya pakai dalam filem tu di-stylist oleh Nasha Aziz. Wow. Nasha Aziz. Bukan Timah, bukan Datin. Nana. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng kan. Jadi Nasha ni cakap dengan saya, cakap, okey awak pergi cari baju yang lebih kurang macam ni. Dia bagilah saya contoh, saya pergi beli. Saya pergi beli, dia bawa bagi dia.
Apa tu dia kenakan. Kasut pergi cari warna ni. Saya pergi, dia pakai. Sebab dia pernah tegur saya. Dulu saya ni berpasangan dengan Nasha kalau ada majlis macam contohnya Anugerah Bintang Popular. So Nasha akan berjalan dengan saya lah. Kan? Dia akan pegang tangan saya dengan tinggi dia. Yang kampung ni nampak hebat lah. Baik macam ni kan. Lepas satu hari tu dia tegur saya. Sambil tersenyum Nasha kan. Peminat dekat red carpet ni. Kau main peminat. Rosyam. Jadi saya pun jalan dengan bangga bawa Nasha Aziz kan. Dia pun pegang tangan saya kan. Pegang. Lepas tu dia cakap sambil senyum. Awak pakai kasut apa ni? Pakai kasut apa yang awak pakai ni? Kenapa? Kasut ni kasut cowboy. Masa tu dah pakai kasut apa? Pakai kasut cowboy. Itu tak matching dengan baju. Tak matching lah dengan baju. Sebab masa tu aku tengok Awi nyanyi, Wing dia pakai kasut cowboy. Itulah salahnya kita ikut orang. Aku tak tahu ni, aku cakap aku mengaku ni. Kan? Aku mengaku. Jadi dia marah saya. Jadi bila untuk Laila Sabella tu dia pakaikan saya. Dan memang nampak lain lah penampilan saya. Sebab dulu-dulu filem-filem dekat Malaysia tidak ada wardrobe. Oh ya? Dia tidak ada wardrobe. Artis tu bawa lah baju sendiri. Macam mana baju tu, macam drama-drama tempatan sekarang lah. Artis bawa baju sendiri. Sebab tu, artis tu macam dia kat luar. Sama. Jadi kita tengok kelemahan dia. Itu fashion dalam filem. Kenapa tak ada wardrobe? Duit! Tanya production house. Masa duit tak ada. Duit tak cukup. Tapi sekarang ni filem-filem ataupun banyak-banyak yang dibuat kat dalam platform-platform yang besar. Kita nampak colouring dia, fashion dia. Sama juga dalam program kita tu. Nak jadi usahawan ke, nak jadi apa ke, the most important part yang you nak kena tunjukkan pada orang adalah penampilan you. Sebab image you tu melambangkan kepribadian you. You nak convince orang, you nak orang percaya kat you, you nak build trust orang. Itulah dia. Sebab sebelum you buka mulut orang nampak image tu. Betul. That's the first thing lah, packaging. Yeah. Tapi saya nampak sekarang ni fashion dekat Malaysia ni banyak di-influence oleh designer. Seperti? Apa-apa saja kita tengok fashion sekarang ni dia dah tak jantan sangat. Sebab banyak designer ni dia bukan jantan sejati. Faham. Jadi banyak lelaki-lelaki sekarang ni dia pakai macam bukan jantan sejati. Sebab mungkin lelaki pun tak ramai dah. Soalan apakah ini? Tak, maksud saya bukan Saya memahami soalan Datuk. Tetapi kalau dalam bahasa fashion tu kita panggil metrosexual. Okey, metrosexual. Banyak mereka fashion tu adalah metrosexual. Jadi orang lelaki yang macam saya biasalah saya Levi's. Itu style saya lah. Jantan bagi saya senang tu. Tapi banyak yang dah pakai seluar sempit, baju sempit, baju Melayu yang satu ketika dulu yang dibuat jubah Melayu ni, baju Melayu ni jubah Melayu yang besar-besar dah jadi sempit ikut badan, slim fit. Slim fit. Ni apa benda ni? Ini yang Datuk tu salah satu kategori mangsa fashion yang kita cakap tadi. Sebab bagi saya, siapa nak mangsa fashion? Dia yang buat, dia yang maknanya bagi designer tu yang memangsakan orang. Sebab fashion ni kadang-kadang tak boleh syok sendiri. Walaupun you designer, tak semestinya apa yang you designkan, keluarkan tu betul. Sama juga stylist, taklah semestinya apa yang saya cakap ni betul. Cuma mungkin kadang-kadang cara saya sampaikan ataupun convince orang tu membuatkan benda tu nampak macam betul. Tapi tak biar gini. Okey, saya cakap tadi metrosexual. Banyak designer metrosexual. Jadi banyak fashion kat dalam dunia ni dah jadi fashion yang metrosexual. Itu maksud saya. Okey. Soalannya? Jadi itulah soalan saya. Adakah diorang ni membuatkan jantan-jantan ni nampak macam metrosexual, tak kena dengan penampilan diorang? Maksudnya baju Melayu tu sekarang dah macam fashion baju perempuan. Tak juga, sebab designer tu tak paksa pun kita beli, kan? Memanglah tak paksa, tapi kebanyakan designer dalam dunia ni, saya cakap, habis kita orang tak ada pilihan. Tak. Kalau you buat research sebenarnya banyak je fashion lelaki. Tapi kalau untuk fashion lelaki sejati, dah memang dari dulu kala sampai sekarang pun, even sampai sekarang pun kalau saya stylekan lelaki sejati, memang tak banyak orang kata eksperimen tu tak melampau. Itu je. Dia dah memang basic itu sahaja. Tak adalah kita paksa pun Datuk Tapi pakai. bukan hancur lah kan, kita punya fashion bukan hancur Tak kan. hancur, sebab tu tadi saya tak kategorikan Datuk Tapi hancur. bila kita nak bertukar daripada macam sekarang ni nak bertukar berfashion, itu yang jadi hancur. Yes. Tapi memang ramai je. Macam contoh Datuk kata tadi, designer yang keluarkan baju-baju metrosexual yang bila dia baju Melayu tapi dia slim fit, kan, baju Melayu tapi ikut
potongan badan. Ramai, dan kita tengok ramai lelaki-lelaki yang beli baju Tak ada pilihan. Tak juga ada. Sebab dia ikut fashion. Ketika tu kononnya, ini yang bagi bodoh fashion. Yang bodoh fashion. Taklah bodoh juga. Tak, maksudnya bodoh fashion. Maksudnya, zaman sekarang sempit. Semua pakai sempit je. Macam tu. Sama juga kot macam dulu zaman retro. Semua orang pakai retro. Retro Semua orang nak semua bell bell bottom bottom. besar. Baju kena polka dot. Leher kena. Itu saya kata tadi, berbalik kepada identiti. Maknanya orang Melayu, orang Malaysia, orang Melayu khasnya, dia tak ada identiti. Ya. Kenapa? Okay. For example, tadi kita cakap pasal baju Melayu. Baju Melayu ni direka cipta oleh orang bijak pandai satu ketika dulu, bahawa baju Melayu ni adalah jubah Melayu. Jubah Melayu, kalau pergi ke Pakistan dia ada jubah dia. Pergi ke negara Arab, Oman dia ada jubah dia. Orang Melayu jubah dia besar. Dia ada 5 butang dekat sini. 5 butang tu maknanya lambang dia apa? Rukun Islam. Ya. Okey, kalau 1 butang, Allah yang satu, yang Johor punya tu. Kalau poket ni, dia ada tu, dia ada akidah, apa iman, apa semua Dia ada. adalah dia punya. Samping tu sebenarnya adalah penutup aurat. Sebab tu kalau kain batik, kalau orang pakai kepala kain di belakang, itu maknanya orang sudah kahwin. Kalau pakai kain batik tu kepala di depan, maknanya tu anak dara. Kalau pakai di sebelah kanan, Janda. itu maknanya janda. Kalau pakai sebelah kiri, maknanya balu. You know tak? Tapi hari ni saya jati diri. Pandai Orang Melayu. Selama ni kau anggap aku bodoh ke? Tak, maksudnya dalam macam fashion. tu kau pandang aku, Dalam Tim. fashion. Kau pandang aku bodoh rupanya. Maksudnya Datuk ni research Datuk. Okey, satu lagi saya nak sambung sikit Cuba tengok bila orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei, kalau pergi ke Mekah menunaikan umrah, jangan cakap pasal haji, umrah. Dia orang cuba jadi Arab. Semua pakai jubah. Bila saya tanya, kenapa kau pakai jubah? Ikut sunnah. Betul sunnah. Tapi jubah Melayu tu apa? Jubah Melayu ialah baju Melayu. Cuba tengok Pakistan pergi Mekah. Dia akan pakai jubah dia. Yang seluar dia besar. Kalau Oman dia ada style. Jadi maksud kalau orang duduk kat Arab, ustaz-ustaz kat Arab dia kata, dia tu orang Oman, orang Mesir. Jadi kita yang Melayu ni, tengok cantik je ada ekor ke apa benda, beli jubah. Rupanya dia kita jadi jubah orang Mesir, orang ni. Mana tu? Identiti tidak ada. Kenapa kita malu nak pakai baju Melayu untuk menunaikan umrah? Kalau tengok Indonesia dia pakai batik dengan songkok. Yalah. Ada ketika kau tengok, kalau semayang raya korban lah, semayang raya haji, pergi kat masjid, penuh dengan pakai jubah. Nak jadi Arab. Orang Melayu yang nak jadi Arab. Arab pun ketawa tengok kita. Kan? Ada yang pakai kopiah tu kopiah Oman, kopiah Bangladesh. Padahal songkok tu dicipta untuk kita sini. Itu maksud saya. Identiti tu tidak ada. Jadi sila komen Timah. Saya rasa memang orang Malaysia ni bukan saja fashion, segala benda pun suka meniru. Dia suka ikut. Saya setuju sedikit lah tak ada identiti tu. Kalau macam saya tak malu pun kalau pergi ke mana saja untuk saya nak pakai baju kurung, baju kebaya. Sebab tu saya rasa saya adalah orang yang kalau saya pakai baju kurung, saya betul-betul pakai baju kurung. Saya tak akan pakai baju kurung moden. Kalau saya pakai kebaya, saya pakai kebaya. Sebab benda tu melambangkan identiti saya sebagai seorang Melayu. Tapi kan Timah ni sekarang ni zaman orang kata kat Malaysia ni tengah suka sangat dengan Korean style. K-pop, makanan ke, TV ke, style Korean. Yang tu macam mana Timah rasa komen? Okey, fashion ni sebenarnya kita bereksperimen lah juga. Tapi dalam masa bereksperimen tu macam Datuk kata jangan hilang identiti. Tapi dah banyak dah orang hilang identiti. Orang buat style muka semua macam Korea. Oh, yang tu takut lah kalau cakap pasal tu. Okey. Satu Boleh. part of fashion kan? Tapi kalau buat muka tu saya tak tahu. Taklah, maknanya dia nak pakai style Korea. So dia merubah. Faham? Okay, ada kan orang macam tu? Ada. Tak dinafikan ada lah. Tapi kalau bab fashion ni, saya rasa memang betul pun kadang-kadang ada tambah-tambah generasi sekarang. Diorang nak ikut macam mungkin nak pakai macam K-pop. Boleh, cuma saya selalulah kalau saya buat talk ke apa, saya akan cakap jangan sampai melanggar kita punya tradisi. Adat resam, sosial budaya. Macam janganlah sampai orang macam apa benda ni, macam tu. So
jangan sampai melampau batas. Boleh berfashion, boleh kita nak ambil sikit lah fashion-fashion daripada negara mana pun, tapi jangan terlampau. Terlalu jangan over. obses. Yes. Kalau seluar hitam, apakah baju yang colour yang paling kena sekali? Seluar hitam. Oh, sebenarnya hitam adalah colour yang you boleh letak apa sahaja colour pun. Yang paling cun? Putih. Putih. Ya. So hitam putih. Kehidupan. Kalau hitam saya tengok ada juga hitam dia taruh dengan coklat. Sebab hitam you boleh masuk dengan Apa apa saja. saja pun. Can blend with Dia anything. macam canvas untuk fashion. Okay. Kalau seluar tu warna grey, mampus. Okey. Dia kalau saya lah, kalau saya nak matchkan colour tu, saya selalunya ambil dia punya tone colour, bukan tone colour, orang skin rasa energy colour yang sama. Maksudnya kalau benda tu gelap, saya ambil tone colour itu juga untuk matchkan dia. Oh, maknanya kalau grey boleh dengan grey juga. Grey ataupun yang macam grey tapi dia Yes, yang senada dengan dia, se-energy dengan dia. Dia tak ada lari teruk macam tiba-tiba seluar grey, baju orange yang burnt orange mana. Tapi kalau seluar hitam baju merah kena kan? Kena. Hitam boleh masuk apa saja. Yes. Yang paling menakutkan seluar-seluar yang colour biru. Biru cair. Yang macam mana nak match kan tu, kalau biru cair nak match macam mana ikut warna Okay, dia. kalau kita nak bercakap tentang tadi ekonomi, untuk orang-orang yang dia rasa dia tak cukup sangat ekonomi, sebab tu orang kata kena ada benda basic. You beli dulu benda basic, maksudnya seluar hitam. Kalau perempuan dress hitam, kemeja hitam, benda yang basic dulu you kena ada dalam wardrobe you. Bila you dah duit berlebih barulah tiba-tiba sweater pink, jaket biru. Jacket Adidas Tapi biru. ada saya terbaca colour untuk lelaki atau perempuan yang paling senang ialah biru cair. Biru cair Biru cair. Dia boleh masuk. Biru cair. You pakai dengan jeans pun boleh, seluar putih pun boleh, seluar hitam pun boleh, seluar grey pun boleh, seluar coklat pun boleh. Biru cair. Light blue, Light tak blue. ada siapa pakai. Saya pun tak pakai hari ni. Tahu dia kemeja light blue Light tu. blue, kan? Dia lebih kurang kasut Datuk tapi light lagi. Dia light lagi kan. Dia Betul. boleh masuk semua kan. Light blue ni Hero colour juga yang aku ni kan. hero juga. Oh, tak boleh bongkar. Boleh jadi assistant saya lah. InsyaAllah. Aku assistant kau. Tak apalah, sesekali. Aku ni artis. Oh, ya ke? Oh. Assistant kau dah tentu kena angkat baju, kena angkat beg. Malu ke buat kerja tu? Mana boleh, aku dah buat kerja tu dah lama dah, penat dah, aku dah tua. Okey. Tak payah jadi. Okey. Mana biru tu kan? Dia colour yang dia saya kategori colour ajaib lah, sebab dia boleh pergi banyak arah colour tu. Contohnya tiba-tiba you pakai kemeja biru, you pakai seluar putih, dah you nampak macam colour untuk you pergi ke pantai. So tiba-tiba you pakai kemeja biru, seluar hitam, you pakai jaket, you dah boleh ke corporate colour. Betul. Dan Semi colour formal. tu juga boleh di-matchkan dengan colour-colour block. Warna-warna yang terang macam orange, Betul. pink kan. And kalau you nak subtlekan dia, you boleh matching. You nak boleh colour block, tapi you boleh matchingkan dia macam biru, tiba-tiba light yellow. Pun masuk. Betul masuk. Orang lelaki dan orang perempuan lah. Bila dia pergi function malam, dia pakai kasut warna coklat. Malam mesti hitam, betul tak betul? Betul. Terror aku kan? Malam mesti Memang hitam. Memang ada buat research ke? Tadi kan buat research. Tak ada, saya dah saya membaca. Janganlah ingat saya bodoh sangat. Tak. Saya datin dengan timah nampak saya tu Tak, macam itu bodoh betul. Bukan bodoh, impress. Rosyamno ni kau tengah berdepan ni. Impress sebab Tak, Datuk tak pernah bercerita pasal fashion. Kenapa saya nak bercerita pasal fashion? So saya impress lah Datuk tahu pasal colour. Bukannya Dah pandai bercakap. Ayolah. Satu lagi, orang yang terror bercakap pasal fashion ni kalau lelaki metrosexual. Dia maknanya dia Datuk ni jantan-jantan je tiba-tiba. Mana kau tahu aku jantan tulen tak tulen? kata sejati. Kata sejati. Tak betul. Coklat. Sama juga dress. Bila malam you pakai dress pendek, itu bukan dress malam. Dress malam adalah labu. Bila long pendek tu dress. cocktail. Ramailah orang Dia yang tak sesuai untuk memahami. acara petang. Panas. Senang masuk angin. 6 petang tu panas kan. Nak happy Masuk hour. angin kan? Happy hour panas. Okey, sekarang ni boleh katakan majoriti orang Melayu bertudung. Okey. Ini tudung satu masalah ni. Tak masalah. Tak, kau tak ada masalah lah sebab kau tahu. Sekarang masalah dia ialah orang yang bertudung ni susah nak match tau.
Aku tengok saya ada 5 anak perempuan, satu isteri saya ni, kalau nak keluar ni, aku rasa 3 kali tukar tudung. Ya ke? Ya. Oh. Okey, dia sebenarnya bukan susah nak berfashion, dia susah nak matchkan tudung lah tu. That's why lah. Tudung. Tapi ramai juga sekarang kalau yang saya perasan, bila dia dah pakai baju yang bercorak, dia memilih juga tudung tu bercorak. Boleh je, tak salah. Print Ya on ke? print. Betul tak? Amber keluar print on Ya, print. print on print. Tapi print on print Amber kali ni kalau scarf saya memang buat dia tidak ada corak. Kalau ada pun dia mungkin border saja sebab baju Amber dah memang print on print yang teramat sangat kan. Yang maksudnya adakah itu memang macam contoh you dah pakai bunga. So tudung you pun bunga juga. Kalau saya Jadi macam ni lah garden. kalau advice saya tak galak-galak. Kan? Selalunya kalau benda tu print, you kena pilih Plain. plain. Settlekan dia dengan plain lah. Jadi Okey, kalau apa plain, warna yang paling selamat? Light brown. light brown macam nude ke? Yes. Untuk orang bertudung. Maknanya dia pakai baju colour apa pun, Color tudung light brown akan masuk dengan apa sahaja color baju dia. Betul. Warna pink pun dia masuk, warna biru pekat pun dia masuk, warna merah pun dia masuk. Warna baju hitam pun dia masuk, baju Hitam grey pun dia masuk. Betul. Light nude colour. Yes. tapi okey. Yang cakap pasal hancur ni, saya pernah tengok orang perempuan yang cantik. Yang cantik lah. Bagi saya kalau saya suka tengok yang cantik kan. Dia masuk, dia jadi tak cantik, jadi hancur. Sebab fashion. Fashion. Penampilan dia lah. Maknanya fashion dia tu membuatkan saya macam, dia rupa dia cantik tau. Tapi bila saya tengok dia macam, kat mana tak cantik kau ni kan? Kat mana Datuk Jadi Razif? maknanya pakaian dia lah. Maknanya kalau berpakaian dia tak boleh match dengan kecantikan dia, saya akan baca pemikiran dia. Maknanya dia bukan seorang wanita yang bijak. Nah, sebab dia menggayakan. Dia salah menggaya. Maknanya kalau dia bijak, kecantikan dia tu dia harus bawa dengan pakaian dan saya boleh menganalisakan dia adalah perempuan yang bijak. So kita Dan orang bijak tak? bijak lah. Ada orang yang tidak cantik tetapi penampilan dia tu menarik. Dia kurang. Dia membuatkan ramai lelaki macam wow. Ini saya minta maaf ya kalau siapa yang bertudung. Sama juga saya sakit mata bila tengok orang bertudung baju ya Allah ketat. Ketat, seketat-ketatnya. Saya rasa tu sangat tak kena. Tak kena lah. Maksudnya ada juga yang bertudung tapi pakai lengan pendek. Ada yang bertudung tetapi terlalu. Sekarang ni tudung bukan menutup aurat. Tudung is only a fashion. Kebanyakannya. Saya Orang boleh cakap 80%. Orang buat tu sebagai fashion. Ya. Sebab ramai sangat orang bertudung, aku bertudung lah. Tapi dia jadi fashion. Jadi fashion lah. Jadi tudung ni sebenarnya kita cakap pasal menutup aurat. Menutup aurat tudung kena tutup sampai kat dada. Mungkin dia rasa tak menarik. Tak menarik. Okey, macam mana kita nak pakai supaya tak nampak hancur orang yang muslimah tapi nampak menarik. Nampak menarik. Okey, sebenarnya saya suka buat styling orang bertudung. Sebab saya rasa tu thrill and sebenarnya orang bertudung lagi senang nak difashionkan. Macam mana digayakan. kau mana tahu buat orang tudung, kau tak pakai tudung? Tu dia yang menggayakan semua Mana tudung pun saya bukti saya buat banyak, saya punya klien bertudung. Apa pun dia kena seiring. Seiring dan benda aura tu saya betul lah saya cakap sebab ada orang pernah tanya saya, kat Malaysia ni ramai stylist. Ada 2-3 orang. Tapi kenapa orang nak you rasa? Saya rasalah mungkin saya ada something. Saya ada aura yang saya boleh macam tarik orang sikit. Maknanya you ada aura macam mana you nak tengok orang tu dan menggayakan orang tu dengan yang betul lah. Itu yang saya rasalah. Betul lah. Itu Ada juga. Ya, tengok dia. Betul lah, itu pendapat Timah maknanya. Dan sama juga macam klien. Maksudnya macam saya, kalau kenapa saya panggil Timah, mesti ada sebab kenapa kita nak orang tu menggayakan kita, bukan orang lain yang menggayakan kita. Adalah sebab-sebab dia. Sebab mungkin kita serasi, saya selesa dengan Timah, Timah faham keadaan saya. Satu lagi orang banyak tak tahu aura color. Ni soalan juga. Aura color, betul. Okey, aura color ni sebenarnya dalam peradaban hidup manusia yang supaya tidak nampak hancur dalam berfashion, ada hari dia, ada color dia. Macam contohnya hari ni kita tengah buat recording hari Selasa. Betul. Hari Selasa ni adalah hari Pink. Oh, saya ingat Selasa hari Rabu hari Pink. Ini ada Selasa Rabu. Hari ni Selasa. Hari ni. Hari ni Selasa. Pink. Oh, Selasa Pink. Istilah apa? Lupa. Tak boleh bagi tahu rahsia ni. Saya ada. Dia okey. Bila kita berpakaian, okey, contohnya
mempengaruhi. Bila kita pakai color yang betul ikut hari itu, maka kita dah boleh menjajah manusia. Saya punya pula pakai color saya bukan ikut hari, ikut mood. Oh, ikut mood. Saya lawan energi tu dengan color tu. Maksudnya kalau you nak ikut mood, so macam contoh, macam mana you nak ikut mood? Kalau mood you hari ni dia macam mana? Yang tu agak susah jugalah saya kan? nak terangkan. Kalau dia pakai baju merah tu tengah marah lah tu. Tak juga. Kalau Habis ikut tu kalau mood ikut kan? mood. Cinta membara. Oh, cinta membara. Habis hari ni biru ni? Biru ni apa? Biru macam ketenangan. Tenang tak tengok saya hari ni tu? Timah rasa saya ni banyak warna apa selalunya Timah? Datin suka pakai color-color pastel. Tapi saya rasa Datin orang yang lebih kepada color yang bold. Color bold. Maknanya warna-warna amber macam tu. Warna-warna yang terang tu buat Datin nampak macam you lebih macam berani, nampak tegas macam tu. Sekarang tak tegas Sejak bila tim buat fashion untuk Datin? Sejak Datin nak muncul sebagai usanita. Usanita. Oh, maknanya Billboard lawa tu semua saya lah. Oh, maknanya satu ketika tu Datin ni pernah hancur dengan fashion lah. Bila? Masa mula-mula aku berkenalan dengan Datin. Dah. Shut up. Masa mula-mula aku berkenalan Itu dengan Datin. Timah tahu story Masa tu. tu Timah tak. Kebanyakan lelaki kat Malaysia ni tidak berstyle. Hanya perempuan saja. Sebab perempuan ni sanggup keluarkan duit yang banyak. Sebab lelaki tak keluarkan duit. No. You all concentrate on perempuan. Sebab tu you tengok perempuan kat Malaysia ni macam-macam fashion. Perempuan Tak. tapi lelaki kurang menarik. Tak, dia bukan pasal concentrate kat perempuan. Perempuan lebih banyak benda yang kita orang boleh eksperimen. Lelaki kita tak banyak boleh eksperimen. Salah eksperimen jadi lain. Jadi metrosexual That tadi. means you are not good. Tak. You are not good. Kalau you tak boleh buatkan seorang lelaki tu berfashion dengan cantik mengikut kehendak dia, you are not good. Kalau macam tu esok saya stylekan Datuk jadi metro. Datuk orang ni pakai. I tak nak jadi metro. That's why I cakap kenapa lelaki dipinggirkan daripada berfashion. Tak dipinggirkan. Bukan suruh jadi metrosexual, tapi macam mana you nak tampilkan lelaki kat Malaysia ni? Sebab style lelaki limited. Tadi Datuk pun sebutkan lelaki pun tak spend duit, perempuan lebih spend duit. No. Lelaki akan spend duit, tapi kebanyakannya you all concentrate. I mean the industry. I'm not talking about you. The industry concentrate kepada wanita. Saya cakap daripada saya punya side lah. Sebab kebanyakan klien lelaki tak banyak hire stylist. Pelakon lelaki ni rasa artis lelaki, benda dia simple even penyanyi dan mudah. lelaki pun. Sebab tak ada seorang lagi pun designer ataupun stylist yang mampu membuatkan seseorang tu nampak berbeza penampilan. Contoh kita tengok Michael Jackson. Dah mati pun dah. Michael Jackson ni, saya sebagai artis lelaki, saya memerlukan penampilan dalam usia saya macam ni, nampak macam orang nampak, dia ni 30 tahun. Tak nampak macam 20 tahun, 30. Tapi nampak stylo. Saya tak nak muda, saya tak nak muda, tapi kena dengan umur dia, nampak style. You tengok macam mana saya pun nak meraih peminat melalui fashion saya. Sebab itu penampilan pertama saya adalah, yang saya kata tadi, saya mengutip ataupun mengambil peminat saya melalui packaging saya. Tetapi saya masih lagi tidak ada orang approach saya, kalau pakai jaket, kot sama. Tak payah pakai baju tu. Sama. Macam orang lain. Tapi saya, kalau awak perasan, saya jarang disponsor. Semua suit saya custom made. Sebab tu awak tengok saya pernah pakai apa dia panggil yang coatnya tu? Lepel tu Kamu jangan sebut dia? Lepel. Lepat aku tahulah. Lepel. Lepel tu saya yang mula-mula artis yang pakai yang kecil. Dia dah pakai slim Lepas lepel. tu saya yang mula-mula pakai yang besar. Yang besar ni. Tapi bila saya tampil dalam satu majlis, dia orang pelik. Kau ni style apa kau pakai? Tapi dalam hati saya, kau yang ketinggalan. Maknanya Datuk dah memang style lah. Bukan style, maknanya saya terpaksa buat diri saya. Saya terpaksa keluar duit saya. Bukan tak saya belanja. Beribu-ribu saya belanja. Beribu-ribu untuk pakaian saya. Datuk trendsetter. Bukanlah trendsetter, tapi
Dia orang tak, lelaki ni dia ingat saya macam ketinggalan zaman, padahal saya dah ahead daripada pemakaian yang dia orang pakai. Tapi ketika itu dia orang follow yang sekarang, dia orang follow Korea. Dia orang follow Korea sebab sebenarnya tak kena dengan kita. Sebab Korea ni penampilan dia banyak metrosexual. Dia metrosexual tapi artis Malaysia dia cuba jadi Korea dan dia metrosexualkan diri dia. Itu kesilapan yang paling besar yang saya rasa hancur. Betul. Setuju tak? Setuju. Nah. Sebab tu tadi saya dah sebut macam mana kita nak berfashion pun kita jangan melanggar adat. Kita punya adat, tradisi. Kita punya sosial budaya. Itu perdebatan yang begitu hebat. Saya Datin of course dia akan memihak kepada dia punya stylist sendiri, dia yang jemput stylist dia. Memihak. Tapi apa pun sebenarnya apa yang kita bincang-bincang, kita gurau-guraukan hari ni, sebenarnya bukan nak blame dia, nak blame dia, tapi kita blame diri kita sendiri. Saya blame diri saya sendiri dan korang semua yang tengah menonton blame diri korang sendiri. Apa yang terbaik untuk diri korang berfashion. Itu yang paling penting. Sebab fashion tu datang dari diri kita fashion sendiri. Ni kita tak boleh ikut orang lah. Tak boleh orang kata nak ikut. Oh sekarang ni tengah trend benda ni kita nak cuba benda tu tak. Maknanya you kena build your own identity. Yes. Build your own identity itu yang paling utama dalam kehidupan kita berfashion supaya kita ni berfashion tetapi jangan hancur. Itulah kita bincangkan dalam hitam putih kehidupan. Hitam putih kehidupan. Thank you very much untuk tim Fatimah. Terima kasih. Tim Fatimah IG apa? Tim Fatimah. Tim Fatimah, kalau kau nakkan khidmat dia boleh cari Tim Fatimah. Dan ini Datin Nana, thank you Datin bersama dengan saya sebagai host hari ini. Dan kita ucap terima kasih kepada Ustaz Rita kerana menaja Hitam Putih by Ustaz Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku Usanita.